sekarang kita terus saja ke wawancara kita, iaitu mengenai dengan larian Usrah sempena 35 tahun, itu perasmian Masjid Kampung Masin. Jadi mungkin tidak keberatan untuk rakan serta saya mengenalkan narasumber kita pada pagi ini. Alhamdulillah, secara eksklusif kami bawakan di studio Rampai Pagi pada hari ini dua tetamu kita, Yang Mulia Abang Jeffrey bin Haji Mutasim, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Assalamualaikum Tuan Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dan juga mengalu-alukan menjunjung kehadiran Abangku Syahri Adini bin Pinggiran Tajuddin, pengurus projek. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Rampai Pagi mengucapkan kepada kedua tetamu kita berkesudian bersama kita pada pagi ini. Jadi memberikan pencerahan mengenai tajuk yang akan kita bawakan ini. Silakan. Kita akan berbicara mengenai dengan larian Usrah yang disempurnakan juga dengan perasmian majlis Masjid Kampung Masin. Mungkin dalam hal ini secara mukadimah Tuan Imam dapat diterangkan lebih lanjut berkenaan dengan sejarah penubuhan Masjid Kampung Masin ini juga. Silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTV melalui rancangan Rampai Pagi kerana berkesudian mewawancara mengenai dengan larian Usrah Masjid Kampung Masin. Mengenai dengan soalan puan tadi, iaitu dengan apa mengenai latar belakang ataupun sejarah Masjid Kampung Masin. Masjid Kampung Masin ini terletak di Mukim Pangkalan Batu, daerah Benai Muara, dan ia dibina di atas sebidang tanah wakaf dengan keluasan 3 hektar lebih. Dan ia mula dibina pada tahun 1986 dan telah siap pada tahun 1987. Masjid Kampung Masin ini dirasmikan pada 27 Februari 1987, iaitu pada hari Jumaat bersempena dengan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-3 tahun. Dan majlis ini dibuka rasmi oleh Yang Berhormat Behen Orang Kaya Ratna Diraja Datuk Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Muhammad Zain bin Haji Suruddin, Menteri Al-Ehwal Ugama pada ketika itu. Masjid ini kapasiti masjid ini pada ketika itu ialah 150 orang, boleh menampung 150 orang jemaah, dan perbelanjaan masjid itu dibina dalam lebih kurang RM400,000 Brunei. Baik, telah sedikit sebanyak telah kita ketahui mengenai dengan sejarah iaitu penubuhan Masjid Kampung Masin ini, dan kita ingin mengetahui Tuan Imam mungkin dapat dijelaskan lagi apa saja aktiviti-aktiviti yang telah dan yang akan dilaksanakan nanti. Silakan. Alhamdulillah, beberapa rancangan telah dirancang mengenai perasmian 35 tahun Masjid Kampung Masin ini. Di antaranya ialah pada bulan Februari tahun lalu telah diadakan majlis membaca Yasin dan tahlil serta doa kesyukuran sempena 35 tahun perasmian Masjid Kampung Masin. Dan pada bulan April kempen demam darah telah diadakan dengan kerjasama Hospital Ripas. Dan majlis seterusnya kami ada mengadakan perasmian projek amal memperkasa masyarakat Kampung Masin, dan diselajurkan dengan pelantikan ahli jawatan kuasa takmir masjid yang baru. Dan yang terbaru itu hari pada bulan Oktober 2022 kami telah mengadakan majlis khatam Al-Quran 35 kali khatam sempena 35 tahun perasmian Masjid Kampung Masin. Dan insya-Allah ada 2 program lagi yang akan kami adakan sempena perasmian ini, iaitu yang satunya ni larian Usrah ni. Larian Usrah akan diadakan pada 29 Januari. Dan insya-Allah larian Usrah ni akan dirasmikan oleh Tuan Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, iaitu Setiausaha Tetap Kementerian Hal Agama. Dan aktiviti yang terakhir bersempena dengan 35 tahun ini ialah pelancaran buku khas sempena 35 tahun. Buku ini akan dilancarkan oleh Menteri Kebudayaan Belandan dan Sukan
InsyaAllah ya. Dalam jangka waktu sebelum mencapai usianya 36 tahun pada penghujung Februari ni kerana aktiviti-aktiviti yang dinyatakan ini adalah bersempena dengan 35 tahun penubuhannya iaitu pada tahun 2022 tu kalau dilihat mula dibina pada tahun 1986 namun telah pun siap dan diguna pakai pada tahun 1987 27 Februari. Alhamdulillah. Mesti ingat tu sejarah tu. Baik, dalam hal ini juga dinyatakan tadi adanya salah satu aktiviti adalah larian usrah dan sebagai penganjur acara mungkin awangku ya atau pengiran dapat menjelaskan mengenai dengan acara larian usrah ini bila akan diadakan walaupun ada dinyatakan tadi mungkin juga dapat diperincikan juga keterangan mengenai dengan aktiviti larian usrah ini. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali pihak Aktif Media Marketing ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Kampung Masin kerana melantik kami sebagai penganjur acara bagi larian usrah tahun 2023. Larian usrah merupakan larian jarak jauh yang offer dua kategori iaitu 10 km dan juga 2 km. So larian jarak jauh 10 km adalah larian kategori yang dipertandingkan dan manakala non kompetitif adalah 2 km yang itu fun walk ni orang so larian usrah dalam segi Arabnya adalah larian keluarga. So ia adalah untuk mengeratkan silaturahim antara all the runners dan juga ahli takmir masjid dan juga jemaah-jemaah masjid Kampung Masin. Larian usrah akan diadakan pada hari Ahad 29 Januari bertempat di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Ianya akan bermula dan berakhir di tempat yang sama. Jadi dinyatakan tadi dua kategori ya, 10 km dan juga 2 km. Jadi untuk dua kategori ini ianya terbuka kepada peserta lelaki dan perempuan. Betul. Nyorang itu mengikutlah kemampuan dan intensiti keupayaan para peserta jadwal. Berkenaan juga dengan larian usrah ini, selain daripada kategori-kategori itu, ada barangkali spesifik ataupun keterangan lebih lanjut macam mana untuk menyertai? Untuk menyertai, seperti yang dinyatakan, untuk 10 km lelaki ianya ada terbuka kepada 10 km kategori lelaki dan 10 km kategori wanita. Untuk bagi lelaki ianya akan bermula pada pukul 6.30 pagi dan untuk wanita adalah 6.35 pagi. Cuma 5 minit saja bezanya. So untuk mendaftar bolehlah melayari laman sesawang www.bruneiran.com. Jadi mungkin ada di antara peserta yang ingin ataupun ada lagi individu yang ingin turut serta pada hari tersebut. Macam mana untuk pengiran? Pendaftaran sedang dibukakan, so kepada orang ramai yang hendak mengikuti acara pertandingan larian usrah bolehlah melawati website tersebut www.bruneiran.com. Ianya akan pendaftaran akan ditutup pada 27 hari bulan Januari. Ada tarikh tutupnya. Ada tarikh tutupnya. Dan dikira kalau macam untuk walk in terus anda dapat jatuh. Tidak. Okay, baik. So ianya akan ditutup pada 27 Januari 2023 dan pada 28 hari bulan semua peserta-peserta yang mengikuti acara ini hendaklah datang ke terlindak di sini Bandar Seri Begawan Jalan Residensi untuk mengambil pek larian. So dalam pek larian itu ada disediakan baju larian. Ini optional lah kepada ada orang yang memakai baju sendiri, ada yang mostly suka pakai baju yang disediakan oleh pihak penganjur lah. Sebagai koleksi ya. Sebagai koleksi. Dan juga we call it rest bib ataupun larian bib nombor larian. Di mana nombor larian itu ada personalized dia punya number dengan dia punya kod sekali. Kod itu adalah untuk menentukan masa larian orang lah. So biasanya selepas larian usrah akan diadakan pada hari yang sama akan di-upload ataupun dimuat naik results ataupun keputusan-keputusan yang berlari untuk acara tersebut lah. Jadi maksudnya sehari sebelum acara larian para peserta ini dikehendaki untuk hadir betul? Selain daripada diperlukan dorangan ni yang maukan pek larian, kalaupun indah saya percaya akan ada taklimat kali tu daripada penganjur acara. Dan adakah juga dari segi yuran penyertaan itu
ada perbezaannya bagi mereka yang maukan jersey larian dan mereka yang indah mau jersey larian. Adakah perbezaan harga nyorang yuran itu jauh ataupun macam mana? Ada. Untuk bagi 10 km ianya adalah bertanding di mana para peserta bagi kategori lelaki dan wanita akan mendapat wang tunai untuk tempat pertama, kedua dan ketiga. So untuk yang larian usrah ataupun larian keluarga 2 km pun harganya sedikit banyak berbeza dari yang bertanding lah. So kepada peserta-peserta yang hendak yang mau koleksi saja baju ataupun yang santai-santai kan, hari Minggu adalah bersempena dengan program Bandar Kucheriya. So mereka bolehlah mengikuti mendapatkan jersey tersebut dengan mengikuti 2 km. Dia boleh saja-saja tu untuk koleksi ya. Boleh juga. Kerana asalnya kalau acara-acara larian yang dikan Tuan Imam dan juga Pengirana, para peserta sebahagiannya suka kepada jersey kerana untuk sebagai collection kan. Apa nyorang warna ataupun themes yang dipilih untuk jersey larian usrah ini? Okey. Warnanya seperti biasa warna hijau bagi peserta-peserta dan warna hitam adalah bagi ahli jawatan kuasa dan kru-kru yang terlibat di dalam acara tersebutlah. Baik, kembali kepada Tuan Imam sendiri selama aktiviti-aktiviti yang pernah ataupun yang telah pun dilaksanakan ya, mungkin dapat menceritakan mengenai dengan sambutan daripada terutama sekali daripada ahli jawatan kuasa ataupun jemaah masjid sendiri dan juga penduduk kampung macam mana masing. sambutan daripada mereka? Alhamdulillah pada setakat ini sambutan amat menggalakkanlah daripada bukan saja daripada ahli jawatan kuasa tapi daripada jemaah masjid terutama belia. Belia apa yang kami nampak lebih berminatlah untuk acara lelanan ini dan mereka pun bersemangat untuk ikut serta dalam aktiviti-aktiviti masjid ini. Memberi khidmat juga ya. Jadi belia-belia ini di kalangan para penduduk kampung Masin ataupun di kalangan sukarelawan? Majoritinya daripada penduduk masjid penduduk kampung Masin. Dan bagaimana pula dengan penganjur acara? Adakah juga penglibatan sukarelawan untuk sama menjayakan dan memastikan kelancaran acara larian nanti? Alhamdulillah. Larian usrah ni dianjurkan oleh pihak penganjur tapi ianya adalah kerjasama antara pihak kami dan pihak Masjid Kampung Masin di mana kru-kru yang terlibat adalah di kalangan belia dan beliawanis dan penduduk di Kampung Masin. So acara ini bukan saja untuk mempertabatkan sukan larian jarak jauh di negara kita, also to promote a healthy lifestyle. Dan yang paling penting untuk mengeratkan silaturahim sesama jemaah-jemaah masjid dan juga masyarakat untuk bersama-sama berkumpul dalam to promote healthy lifestyle lah. So biasanya kalau orang kalau kan berlari seorang ada kurang semangat sikit lah. So kalau ada kalau ada kaki dengan ada kompetitor lain ada kompetitor lain ataupun kalau ada dangan baru kita ya semangat lah. Tapi bercerita tu memang bercerita lah. Kalau seorang ni semangatnya kurang sikit, so kalau ada dua orang ni panjang cerita tu. 10 km boleh bercerita lagi tu. Betul. Tapi kalau dalam pengurusan dan penganjuran larian 10 km tu dinyatakan tadi bertanding hadiah pun wang tunai. Kalau bercerita confirmkanlah. Mungkin ada segi routing barangkali dapat dijelaskan ni. Terima kasih. Ini adalah penting routing ataupun laluan laluan bagi acara tersebut ianya bermula di Taman Haji Seumur Orang Saifuddin, melintas ke belakang melalui Dewan Bahasa dan Pustaka, 81 Secretariat Building, sekali akan melintas Memorial Clock, jam yang berwarna biru, terus melintasi Brunei History Center dan Pusat Sejarah, Royal Regalia Museum, melintasi lagi terus ke depan Syariah Court, lepas itu melintasi bomba di dekat kawasan Jalan Basir. Betul. Itu yang akan belok sebelah kanan, yang akan melintasi Sekolah Rendah Pusarulak dan Sekolah Maktab Suas, jalan ke depan lagi Sekolah Tinggi Perempuan Raja Istif Anak Seleha. Lepas itu melintasi lagi ke depan lagi Jabatan Perkhidmatan Awam dan Jalan Kumbang Pasang. Betul, Jalan Kumbang Pasang, and then melintasi bangunan Jabatan Bandar Sigawan, Masjid Al-Salihin, dan yang ini penting yang akan U-turn di
Roundabout, betul. Roundabout, iaitu di Prime Minister Office lah. Jalan Perdana Menteri. Jalan Perdana Menteri, betul. Dia akan pusing semula, akan menuju ke bandar dari laluan yang sama. Betul. Itu 10 km. Ya, betul. Kalau 2 km? Yang 2 km, ia akan bermula di taman, ia akan berpusing di sepanjang jalan kawasan pusat bandar. Kawasan pusat bandar, betul. Itu pasal ia lebih menumpukan kepada penyertaan secara keluarga, betul? Secara keluarga. Lebih santai dan lebih harmonis lah. Betul sekali. Baik, bagi Tuan Imam sendiri, mungkin ada nasihat ataupun harapan khususnya kepada para peserta yang akan ikut serta dalam larian usrah ini ingin disampaikan. Silakan. Pihak masjid berharap dengan adanya larian usrah ini ia akan dapat menarik minat jemaah masjid khasnya dan penduduk Kampung Masin Amniata untuk mengikuti apa jua aktiviti yang akan diadakan oleh pihak masjid. Di samping memakmurkan masjid, larian usrah ini juga diharap akan memberikan kesedaran betapa berharganya nikmat kesihatan kepada kehidupan kita ini seharian. Ya, betul. Pihak masjid juga mengharapkan selain daripada menjadikan masjid ini sebagai pusat penyebaran dakwah kepada masyarakat secara umum, masjid juga diharap akan menjadi pusat kesihatan ke arah hidup dalam suasana yang sihat, gembira dan harmoni. Okay, baik, alhamdulillah itu dia. Dan mungkin untuk pengiran sendiri mungkin ada beberapa pesanan dan juga seruan khususnya kepada mereka yang baru saja mengikuti siaran kita ni, ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan larian, di samping juga ingatan-ingatan khususnya kepada peserta yang sudah pun mendaftar. Terima kasih kepada peserta yang mendaftar atau baru mendaftar. Bolehlah melawati laman sesawang www.bruneiran.com, dan kepada yang telah mendaftar jangan lupa untuk hadir ke acara sesi pengambilan pek larian pada 28 hari bulan Januari 2023 di terindak di sini pada pukul 2 petang hingga 9 malam. Dan kepada peserta diingatkan please hendaklah sehari sebelum larian hendaklah mereka mempunyai membawa dokumen tidur mempunyai rehat yang cukup. Kalau sekiranya kurang kurang sihat, please do not attend this event. Pasal ia akan takut akan memudaratkan diri sendiri. Minum air 1 jam ataupun 30 minit sebelum larian, jangan minum 2 minit sebelum kamu berjalan. Dan buat senaman untuk mengelakkan kekejangan otot ataupun cramp semasa berlari. Dan sokonglah larian usrah di mana ianya akan memudahkan lagi acara tersebut dan juga memudahkan lagi acara program Bandar Kuching. Adakah mereka diperlukan juga untuk memuat naik ataupun diperlukan untuk membuat ujian saringan kesihatan? Untuk larian ini tidak perlu. Tapi digalakkan. Tapi again we remind all our participant, biasanya kalau sekiranya mereka kurang sihat. Betul, kurang sihat, please do not attend this event. Jadi inilah juga konsep dan juga matlamat utamanya adalah perkumpulan keluarga. Larian usrah. Usrah itu membawa maksud kepada perkumpulan, namun lebih merefleksikan kepada kegiatan-kegiatan agama. Jadi melalui kegiatan agama ini diselitkan juga motifnya, modusnya itu adalah untuk kesihatan diri. Jadi di sanalah larian usrah itu tercipta dan dianjurkan bersempena dengan memperingati 35 tahun penubuhan Masjid Kampung Masin. Jadi syabas dan tahniah kami ucapkan kepada pihak penganjur sendiri. Mudah-mudahan acara akan lancar pada 29 hari bulan Januari ini. Ditumpukan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, menyerikan dan memeriahkan lagi Bandar Kuching. Dan juga tahniah kami ucapkan kepada Tuan Imam mewakili juga kepada seluruh ahli takmir Masjid Kampung Masin. 35 tahun penubuhan Masjid Kampung Masin dan akan bakal mencecah 36 tahun pada 27 Februari ini. Satu usia yang sudah begitu matang, dan kami percaya bukan hanya ianya berperanan sebagai institusi peribadatan tetapi juga untuk pembangunan ummah itu sendiri. Tahniah dan semoga terus maju jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.